Hai Asfa, saya sihat. Tunggu nanti kejap Kejap lagi nak live IG. Okay, Assalamualaikum and good evening to everybody. I'm Ella Royanti Ruslan and usually people call me Ella. I'm the chairwoman of the Pertubuhan Suara Kreatif Kesenian Generasi Muda, or in English we call Voice of Young and Creative Minds Organisation. So I'm going to use bahasa Malaysia. Okay, untuk pengetahuan semua, selalunya Amir Rahim yang in charge untuk program Borak Santai bersama tetamu jemputan yang sebelum ini. Tapi pada kali ini saya yang akan mengambil alih sebab secara kebetulan Amir dia ada urusan yang tak dapat dielakkan secara mendadak. Tapi jangan risau, kita tetap juga ada tetamu jemputan pada hari ini yang akan live IG dengan kita, iaitu Nadia Hamzah. So kita tunggu dia live dengan kita sekejap lagi. Hi everybody. We are waiting from Nadia Hamzah yang akan live IG with us. Oh, belum lagi, Nadia belum masuk lagi. Kita tunggu dia masuk. Hari ini topik kita hari ini tentang cabaran pengarahan di era tengah PKP sekarang ni kan, COVID-19. So macam mana pengarah nak mengarah kalau dalam keadaan PKP macam sekarang ni. So kita nak minta pandangan daripada Nadia Hamzah. Beliau juga merupakan seorang pengarah filem. Jadi kita tunggu dia masuk. Yeah, again, I'm introduce myself. I'm Ella Royanti Ruslan, or usually people call me Ella.
I'm the chairwoman of the Pertubuhan Suara Kreatif Kesenian Generasi Muda, or in English we call Voice of Young and Creative Minds Organisation. So hari ini saya akan mengambil alih tempat Amir Rahim untuk menemu bual tetamu jemputan kita, iaitu Nadia Hamzah. So kalau penonton semua ada soalan yang nak diajukan kepada Nadia nanti, boleh type di komen dan nanti saya akan ajukan kepada beliau. Ni je yang kita, masa yang kita dapat untuk bersesi soal jawab. Sebab kalau lepas ni kita tak tahu lagi bila kan. Okey, sabar. Kejap lagi Nadia akan masuk. Hai Nadia. Sekejap kita tunggu sekejap Okay, saya dah invite Nadia. Kita tunggu sekejap Sorry, this is my first time live IG. Sebelum ni tak pernah lagi. So, seperti yang saya katakan tadi, topik kita pada hari ini ialah cabaran pengarahan di dalam industri kreatif ni, dalam bidang perfilman ketika musim PKP ni, COVID ni. Okay, hai Nadia. Hai. Ya, dengar tak suara I? Dengar, clear. Kalau tak dengar, let me know Okay, patutnya Amir hari ni, tapi dia tiba-tiba ada perkara yang tak dapat dielakkan, so saya in charge lah. Okay, Okay, so tak how apa. are you? Okay, Alhamdulillah okay. So puasa macam mana, job macam mana? Setakat ni waktu PKP start, job masih jalan. Ada satu lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So saya macam sangat-sangat bersyukur lah masih ada benda yang boleh buat dalam masa PKP ni. Okay, so ni kali pertama saya live IG, so agak berdebar sikit, tapi kita cubalah. Okay. So Nadia, you perkenalkan diri you dari segi latar belakang you, education you, and then pengalaman you dalam industri kreatif ni. Mungkin ramai yang nak tahu sedikit tentang you. Okay, so I start mengarah dalam tahun 2012.
saya waktu tu saya bukan dengan telemovie, sorry, saya start dengan company sendiri 2011. Hmm. Lepas tu saya mula buat music video, lepas tu Wow. baru buat telemovie. Tapi end of 2012 saya cuma fokus pada TV komersial sahaja sampai sekarang ni tahun 2020. Tapi filem pertama saya Motif saya shoot tahun 2017 dan release tahun 2016 tahun lepas. So 2016. So tu, berapa lama tu daripada development proses sehingga ke distribute lah? 2017, saya shoot dalam masa 2017 nak dapatkan dana untuk buat filem tu dalam 3-4 tahun juga. Lepas tu 2017 saya shoot 14 hari sahaja. Then proses nak habiskan semua tu dalam masa 2 tahun. Jadi kita dapat release tahun lepas lah, September 2019. Okay. Okay, bila you menyedari yang you ni berminat dalam bidang pengarahan? And then kenapa bidang ini? Sebab ada banyak bidang profesional yang lain macam perubatan, engineering. Tapi kenapa bidang ini dan apa keistimewaan bidang ini? Macam banyak orang lain, saya sangat terpengaruh. Masa tu saya ingat lagi saya Form 5. Lepas tu waktu tu Yasmin Ahmad, arwah Yasmin Ahmad baru mula keluar dengan iklan-iklan Petronas yang betul-betul memberi impact dan kesan, dan saya rasa sangat tertarik nak masuk bidang advertising. Jadi saya belajar dekat MMU untuk undergraduate degree dan dalam bidang perkhususan creative multimedia, tapi I think area of focus was like advertising design. Lepas tu saya keluar 1 tahun saya jadi copywriter dekat advertising agency sebelum dapat masuk film school dekat NYU. So lepas saya graduate film school kat NYU tu dalam masa 4 tahun, saya balik sini, saya cuba melunaskan beasiswa kerajaan saya, tapi selepas tahun macam tak ada kata sepakat atau kegembiraan kat situ. Jadi saya putuskan untuk jadi director sepenuh masa lah. Okay, so selepas daripada tu you terus jadi director, ada further study ke? I got my master's in film in 2011. So lepas tu memang nak jadi director terus lah. Bila balik tu memang jadi director. Okay, siapa idola anda di dalam bidang pengarahan ini? Mungkin boleh statekan satu daripada luar negara, satu dalam negara. Saya tak ada macam spesifik orang yang saya idolize dari segi career, tapi macam kalau dari Malaysia memang arwah Yasmin Ahmad lah, walaupun saya tak ada peluang nak kerja dengan dia. Dan masa saya belajar dekat New York tu memang banyak kesempatan nak dengar ceramah dan talks daripada banyak-banyak filmmaker yang dah berjaya. Jadi tak ada seorang yang fokus saya idolize kat situ, tapi dari segi influence tu banyak lah. Macam tak boleh nak pinpoint satu lah, dia macam banyak. Oh, okay. So boleh tak you kongsikan sedikit pengalaman you, sebab saya dimaklumkan you ada terlibat dengan iklan Vivo Raya. So sepanjang PKP ni you punya pengalaman you untuk buat Vivo Raya tu. Okay, so Sekarang ni tengah PKP kan? PKP condition tu. Okay, okay, ni macam cerita yang okay, dia tak panjang lah cerita dia. Jadi actually sebelum PKP start, iaitu Mac 18, saya sepatutnya bertolak ke Jakarta untuk buat satu komersial iklan Ramadan dekat Jakarta untuk satu brand ni lah. Lepas tu bila kecoh weekend tu macam naik dengan mendadak, pagi Isnin sebelum PKP start tu saya kata okay, mungkin tak boleh pergi. Jadi dah hilang satu peluang nak buat iklan raya dekat situ lah. And I thought
mungkin Malaysia akan chill after 1 week macam tu, tapi bila PKP start and then cases start to climb, bila dah start yang 18 Mac tu saya dah macam okay, mungkin tahun ni mungkin tak ada iklan raya langsung, mungkin tak ada iklan Ramadan langsung. Tapi seminggu lepas tu macam tiba-tiba, okay, so kalau kita nak mengarah iklan, kita akan dapat job brief daripada agensi. Dia kalau TV drama akan dapat daripada station kan, tapi kita dapat daripada advertising agency. So dalam 2 minggu tu tiba-tiba masuk banyak job brief and diorang banyak because the first week tu orang masih fikir PKP akan langsung 2 minggu sahaja. So banyak brief tu, semua tu untuk full blown shoot lah macam yang biasa. Tapi bila masuk minggu kedua, waktu tu I think macam PKP dah kita dah dengar ura-ura PKP akan extend. So banyak agensi dia dah tukar dia punya plan of attack. So banyak tiba-tiba masuk brief job brief untuk iklan Raya Vivo ni. And then for the start finish dia kata memang dia tak expect kita keluar shoot. Dia start macam user generated. So maknanya konsep macam compilation of Insta story, of video call, of orang ambil video sendiri. So they look macam tak apa, it's okay to be raw and unfinished. So bila I was awarded that job, it was within that mindset. So pada I, quality tu kalau I tak boleh keluar shoot, I boleh expect orang shoot pakai phone, okay lagi because it's still in line with look and concept. Tapi I think like 4-5 meeting lepas tu klien dia macam tak berapa confident dengan execution tu ataupun dengan idea tu, dia tak confident and agency pun dia macam bertukar arah, dia kata okay, apa kata kita try something else. So pada waktu tu production side saya dengan EP saya, penerbit saya dah kata okay, kita kena make a decision, kita orang husband and wife, kita make a decision, kita takkan keluar langsung. So kalau job tu, kalau agensi tu push kata okay nak juga hantar orang, kita kena berkeras cakap no, kita lebih rela let go of the job daripada kita macam take that risk. Tapi at the time kita ada juga formulate a plan. Okay, macam mana kita nak shoot tanpa kena keluar. So orang macam confidentkan diri lah, macam benda ni is kan. Dia fikir like different ways nak buat. Dia macam trial and error tau. Macam tak terfikir okay macam mana nak direct remote. Macam mana quality camera kita nak bagi. Talent tu boleh set up camera ke? Benda tu memang and then sound quality is going to be okay ke? Lighting going to be okay ke? And waktu tu job-job yang masuk because PKP, budget dia dah macam kecil tau. Dia tak sama dengan budget full blown production. So kita kena fikir je. Sekarang ni konsep sistem social ni semua orang make macam lebih kurang. Jangan macam in terms of gaji, bagi semua orang cukup makan je, and kita kena cari satu cara yang boleh bagi quality yang okay. So pada kita orang, kita dispatch kamera dekat talent-talent ni, lepas tu buat video tutorial macam mana nak guna kamera. Tapi memang kamera kita dah set exposure, kita dah set macam ni, tapi you know at the end of the day dia still kena buat lighting. So kita maintain, so dalam board tu sendiri, dalam commercial tu sendiri saya maintain macam okay, kita kena tak kurangkan scene malam. Because tu kita semua tahu lighting scene malam memang tricky gila. So kalau nak buat novice nak buat memang susah, saya pun tak terbuat. So kurangkan scene malam, kita banyakkan scene siang, banyak guna available light. Kalau ia pun satu source of light je, LED yang kecil tu untuk pumpkan field light pada muka. And then kita buat konsep, okay semua kena lock shot. Dia gerak-gerak macam gila. Talent tu dia seorang, dia buat semua benda. And dia boleh dia paling banyak kena buat untuk department. Dia kena gantung yang lampu-lampu tu, dia buat semua benda seorang. Jadi bila okay, so bila satu talent, so kita bergerak kat 4 rumah because ada 4 set of talent. Lepas tu trial and error lah. Benda tu memang macam benda yang simple set up, kita nampak benda tu simple. Kalau kita semua berkumpul orang ramai shoot, benda tu memang dah sejam dia habis. Tapi bila talent sendiri memang dia 2-3 jam juga lah. 3 jam. And betul-betul rasa kehilangan, macam rasa betul-betul macam okay, so ni kena menghargai. So
semua orang dalam set because kita semua kerja macam machine kan. Dia ada semua part fit into each other and then machine tu boleh bergerak. Tapi bila tak cukup parts, machine tu akan bergerak sangat slow. Ah. So So apa macam mana dengan talent tu? Adakah dia ada ilmu juga apa tentang shot ke apa ke dia mungkin tak, dia orang macam faham? dia orang cuma tahu basic je. So macam set camera on tripod. So kita bagi tripod, kita bagi camera, kita bagi lighting, sediakan props. Lepas tu because tak ada wardrobe, kita beli barang dari Zalora, hantar ke rumah dia orang. Oh. Macam tu. That's So nice. ya, I know. Ada satu tu ingat tak sempat Mencabar sampai. jugalah untuk pelakon tu. Ya, sangat mencabar. Lepas tu macam takut baju tak sampai. Lepas tu ada tu tengah shoot baju baru sampai. Lepas tu shoot ada satu scene ni yang memerlukan dua-dua orang sekali depan kamera. Scene suami isteri. Yang tu memang susah because nak expect focus dia to be sharp. Because seorang tak boleh nak monitor sendiri. Betul. Adalah shot-shot yang soft dan shot-shot yang underexposed. Tapi bila dah dapat footage tu, bila kita dah kumpul balik semua footage dari orang, memang pasti shot yang soft sebenarnya, yang tak fokus. Banyak betul yang underexposed. Rasa macam nak menangis juga, takut klien reject. Tapi bila kita dah dapat material macam tu, kita orang macam okay, yang penting finishing dia kena tip-top lah. Dia buat sendiri. So, orang bagi colorist tahu akan balance semua benda, bagi benda tu at least nampak polished dan finished. Because client tu punya expectation, dia kata okay benda ni better look premium. Lepas tu kita kata macam premium macam mana? Kita tak nak control. So kita terpaksa rasa that challenge lah, macam do or die punya situation lah. Macam okay, buat yang boleh buat. So at the end result dia macam mana? Klien suka ke tak ke macam mana? In the end result dia okay, alhamdulillah okay. It's just macam benda tu laju gila. Kita habis shoot hari Isnin, lepas tu klien tu nak habis pumpang-pumpang hari Jumaat tu dia nak upload dah. So maknanya dah 5 hari offline. Offline, online, audio semua kena siap. Memang tak tidur lah. Memang tak tidur. Tapi I think dekat 6 juta views. So okay 6 juta. kot. So okay, I rasa 6 juta viewers tu dah lebih daripada expectation. Ramai dia tu. Okay, so next. Okay. So next question kalau you diberi peluang untuk mengarah seumur hidup, antara yang you paling suka mengarah filem pendek ke, TVC ke ataupun feature film, dan kenapa? Sudah semestinya saya nak mengarah feature film because tu memang minat dan passion saya memang ke arah situ. Cuma kita orang okay, kalau buat feature ni bila kita tak buat dengan studio, big studio, dia tak menjanjikan pulangan. So pada orang macam saya yang mengarah macam TVC, benda tu yang macam kita punya bread and butter. Tapi bila kita dapat feature film tu, kita akan bagi sepenuhnya pada tu. Tapi peluang tu tangan duit, macam tak ada budget, tak ada duit, dan benda tu mungkin tak boleh jadi selalu. So bila dapat peluang tu memang kita kena hargai betul-betul lah. Dan benda yang kita tak dapat buat tu yang kita nak betul. Macam tu lah. And then okay, you kata tadi you pernah belajar di Amerika. So masa you ada di Amerika tu, you lihat production macam luar negara di Amerika, nak dibandingkan dengan di Malaysia ni, apakah perbezaannya? Susah nak cakap because fikir kita tak boleh. Macam bila kita fikir okay, saya bila datang sini production dia tak boleh nak selaraskan. Kita tak boleh nak cakap semua orang macam uniform tau, semua sama. It's like production lain-lain. Saya pernah, masa saya intern dulu dekat Malaysia, saya pernah intern dengan Quickie dekat 8TV. So that was like a live 15-minute show. So broadcast production lain. Lepas tu balik sini, saya start dengan music video. So music video dia macam very small team. So the scale is
And then bila masuk telemovie pula, kita berdepan dengan semua, so the scale is macam tu. And then bila buat TVC, okay budget dia a little bit more, so the scale of production macam mungkin 50 ke 60. So I would say in terms of production, kalau nak bezakan dengan US, dia lebih kurang je. Cuma kat sana, bila dia cakap ultra low budget film, it's still like 6 million USD and above, and nampak sangat-sangat besar. Kalau and tu dikira indie, tapi kalau kat sini kita kata indie film, feature film macam mungkin 10 orang, 5 orang dalam Ah, crew tu. Itu je lah dia oh, punya. Tetapi itu actually reason lah. lebih kurang je. Cuma kat sini I think one of the biggest difference masa saya buat telemovie tu, dia macam EP dekat Malaysia untuk TV is the one yang run production, producer is the one yang handle the money. Tapi in other realms of the industry, EP takes care of the money, producer run the production. Macam tu je lah, ada just gelaran yang beza-beza. Okay, okay, apa selama you jadi pengarah filem ni, apakah cabaran yang terbesar yang you hadapi di Malaysia ni lah? Cabaran yang besar, mungkin yang paling besar adalah macam cuba nak kumpul dana nak buat filem. Itu Yeah, I paling besar. understand. Lepas tu because kita tak dapat dana daripada big studios, it's not like studio. Macam Motif was like funded by a private investor, sikit sokongan daripada Finas, and then also kita orang SYM Works took out a bank loan. So that film. So ultimately until the end, kita tak ada jentera yang menggerakkan marketing filem tu semua. So I think the biggest challenge is to make a feature film, to release it in the cinemas, and then to market it ourselves. So memang kerja gila lah. Itu yang paling mencabar lah rasanya. And then macam yang you lihat sendirilah kan, kita semua lah tengok industri perfilman di Malaysia ni tak adalah memberi keuntungan yang besar sangat macam di Amerika ataupun di Europe. So pada pandangan you sendiri, macam mana caranya supaya pembikin filem generasi muda ini untuk terus survive, untuk at the end diorang pun boleh jadi berjaya juga? Pada pandangan you sendirilah macam mana? Sebenarnya susah gila nak cakap because sepanjang PKP ni banyak juga kawan yang dah message cakap like, why am I doing this? Do we love macam torture? Do we not want to live easy lives? Why do we do this to ourselves? So macam susah nak cakap kan. Kalau kita buat filem, dia passion tau. Walaupun passion tu tak ada keuntungan macam overnight atau over years, kita still nak. Saya tak bagi nasihat yang macam untuk semua orang ni tak boleh diterima semua orang. Tapi kalau ada means nak teruskan perjuangan dalam industri filem ni, teruskanlah. Pasal tak cukup orang muda lagi. Kita tak ada yang macam punya tenaga and so nak like change the industry ke, change how content is presented ke, change the content, change the substance. Tak cukup lagi. So walaupun kita tak boleh ke whatever ke sekarang macam seksa, tapi percayalah mungkin lah, saya percaya pada rezeki tu dah itu. Percaya yang kalau kita edit, kalau kita insyaAllah kita akan, usaha kita tu akan berbaloi jugalah. Okay, ni kepada penonton ni, ada tak sesiapa yang nak tanya soalan? Kalau ada nak tanya soalan boleh type. Kita boleh tanya pada Nadia. Ni peluang ni. Jangan lepaskan peluang. Bila lagi nak tanya? Ada tak? Okay, kalau tak ada saya teruskan kepada soalan yang terakhir lah. Sebab kita pun tak buat borak santai ni lama. Okay. Tapi mungkin akan datang mungkin ada lagi. So apa nasihat you kepada generasi muda pembikin filem ni yang yang mungkin baru nak terlibat ataupun yang sedang terlibat mungkin dalam keadaan yang tak berapa okey ni, ada yang nak berputus asa ke. So apa nasihat you untuk mereka ni terus bertapak dalam industri filem ni?
Okay, sekarang ni macam memang time yang sangat-sangat susah untuk semua orang, especially dalam industri kita. Macam sampai sekarang pun kita tak diberi kelepasan untuk shoot. Tapi jom kita fikir balik lah, kalau kita nak bagi pelepasan sekalipun. Macam banyak sangat, banyak Hello? Oh, kejap, tengah stuck ni. variable yang mungkin, akan bagi risiko dekat orang lain. So saya tengok sekarang ni banyak juga rakan-rakan industri yang macam, I think the word is pivot, and diorang start jual kuih, start jual makanan, start jual benda just to survive within this time. And kalau kita semua boleh keep at it, and semua orang ikut, I mean just do whatever you can to survive, and just bertahan sikit je lagi, and jangan langgar the PKP, especially bila dia cakap tak boleh film. Kita jangan just langgar and pergi buat production dan studio. Repercussionnya akan kena kat kita semua balik. So kalau boleh bertahan sikit je lagi. I know everybody wants to go out and work. So kalau kita tengok sekarang ni, like a lot of countries dah start buka balik untuk shoot. Kita tak boleh kita expect benda tu akan happen overnight. Because as we can see, banyak lagi masih yang tak boleh kita, tapi insyaAllah kita berdoa kita boleh shoot soon, lepas raya. And then tapi at the same time persatuan gabung untuk come up with shoot lepas is over. Finas has to notice of this and do something, because ini tanggungjawab diorang. So saya tak faham bila persatuan terpaksa pergi pada kementerian sendiri, apa role Finas dalam this whole problem? Apa role dia? Ya. Tengah Mungkin geram. diorang pun belum jumpa solution, ataupun dah jumpa tapi tak tahu nak cakap macam mana ke apa ke, kita pun tak tahu kan. At the same time, Finas tak ada bagi assurance dekat pekerja industri juga. Kenapa tak ada assurance yang diorang ada buat something? Like SOP dia tak boleh SOP tu dia lain-lain. Like saya cakap tadi, dia lain-lain. Drama lain, TVC lain, feature lain, semua lain. SOP tu dia tak boleh satu untuk semua. So macam siapa Ni mungkin perkara macam ni yang diorang tak nampak kot. tak tahu cakap. Tapi tak tahu kenapa tak ajak orang yang persatuan-persatuan ni semua dah datang dengan SOP sendiri. At least dengar orang yang akan menasihatkan KKMM adalah Finas. Jadi Finas kena dengar cakap persatuan-persatuan ni. Sampai persatuan-persatuan semua gabung, and then lompat Finas because Finas is inactive. Tu je. Ya. Sorry. Okay. Tak, because saya pun terfikir juga. Macam kalau saya waktu ni still boleh dapat kerja, okey lagi. Tapi macam orang yang macam, mana? Ya, betul. Gaffer semua macam mana? Okay. Okay, thank you Nadia, nice talk with you. Hope kita keep in touch, and then maybe kita boleh catch up one day. And then kalau pertubuhan NGO ini adakan aktiviti atau perjumpaan selepas COVID nantilah. Hope kalau you berpeluang untuk hadir sama, hope you sudi bersama-sama lah bergabung tenaga. Mungkin pertubuhan ini pun boleh sebenarnya menyuarakan kepada pihak atasan jika ada laporan tertentu lah. Boleh Tapi insyaAllah. kita bukan macam NGO yang lain lah. Kita akan cuba bawa cara yang baik sehingga ke peringkat atasan. Betul. Yeah. Okay. Nice to meet you. Okay, bye. Okay. Bye. Bye.